Ada yang di antara kita menyebut exit card, exit slips, exit ticket dan sebagainya. Namun, ianya merupakan satu kaedah yang nampak biasa tapi mampu memberi impak kepada PDP seorang guru. Di dalam video tutorial kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk hasilkan exit card melalui Microsoft Forms. Jom layan intro ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Norsyah Abidin di channel Tutorial Pantaj. InsyaAllah di dalam channel ini saya akan kongsikan idea dan juga tutorial bagaimana untuk membuat perkara-perkara yang berkaitan mengenai profesionalisme guru, tentang kemahiran-kemahiran yang perlu guru kuasai. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan satu video tentang exit card dan juga tutorial bagaimana cara untuk hasilkan exit card melalui Microsoft Form. Okay, terlebih dahulu kita lihat apa itu sebenarnya exit card, dan saya pasti ada sekelintir guru-guru yang masih lagi tidak tahu exit card. Ada juga yang panggil sebagai exit slip, exit slips, exit slip tu tidur, exit slip, exit tickets dan sebagainya. So kita tengok dulu apa sebenarnya exit card ni. Baik, sebelum tu kita kena ingat aktiviti penutup di dalam PDPC lah, ataupun PDP ataupun PDPR sekarang ni kita lebih kenal dengan PDR, adalah satu fasa yang penting. Okay, setengah pada kita bila selesainya satu PDP ataupun PDPR, kita akan tinggalkan pelajar begitu saja. Sedangkan selepas habis tamatnya, itu adalah satu fasa amat penting yang mana cikgu perlu mengambil peluang untuk mendapatkan data-data ataupun maklumat-maklumat penting daripada pelajar melalui kaedah exit card. Okey, ingat bila kita habis atau tamat satu sesi PDP ataupun PDPR, kita perlu meninggalkan pelajar kita tu dengan sesuatu untuk difikirkan. Okey, sesuatu yang perlu pelajar fikirkan ataupun selepas dia tamat, dia dah belajar, kita kena gerakkan minda pelajar kita untuk memikirkan sesuatu isu-isu yang kita akan bertanya, kita akan timbulkan di dalam exit card kita. Dan ini adalah penting untuk kita merancang untuk satu tindakan susulan ke atas pelajar-pelajar kita daripada berdasarkan feedback-feedback yang kita terima, dan seterusnya untuk memudahkan cikgu membuat satu refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlaku. Kerana pada zaman sekarang ni, bila kita tengok dalam rancangan pengajaran harian, penulisan refleksi cikgu selalu tulis secara ringkas sahaja. Kita nak cikgu lebih profesional menulis refleksi, tapi perlu berdasarkan data-data yang yang betul-betul real. Okey, data-data yang betul real yang kita perolehi daripada pelajar. Dan exit card memainkan peranan penting untuk memberi data-data yang kukuh supaya kita dapat menilai perancangan kita. Maksud saya menilai pengajaran kita dan juga kita memahami tahap pemahaman pelajar. Dan pada peringkat ini sebenarnya murid hanya menilai diri mereka sendiri sejauh mana mereka memahami tajuk. Kita hanya bagi soalan untuk pelajar menilai sejauh mana dia faham tajuk yang kita ajar, ataupun dia mengenal kekuatan yang ada pada dirinya di dalam tajuk berkenaan dan juga kelemahan dalam mempelajari tajuk pada hari tersebut. Jadi perkara-perkara ini kita perlu tahu supaya kita boleh merancang dan juga membuat sesuatu tindakan untuk memastikan pengajaran kita boleh dikatakan tidak mendata, tapi mengalami perubahan akibat oleh data-data maklumat-maklumat yang kita perolehi ini. Dan seperti yang saya kata, exit card adalah satu alat yang penting sebenarnya untuk mengukur kefahaman pelajar, dan guru boleh menetapkan bentuk maklum balas seperti soalan yang ringkas, ayat-ayat mudah, dan atau menilai tahap kefahaman seperti kita letak nombor ataupun smiley face dan sebagainya. Okey, bentuk-bentuk soalan exit card yang boleh kita tanya kepada pelajar, contohnya, apakah yang paling kamu suka tentang topik hari ini? Apakah yang paling kamu tidak suka? Okey, nyatakan 3 perkara penting daripada topik ini. Apakah satu perkara yang ingin kamu tahu lebih lanjut, dan bagaimanakah kamu akan menggunakan pelajaran hari ini dalam kehidupan seharian kamu? Dan juga kita boleh tanya apakah yang kamu masih belum faham. So ini adalah bentuk-bentuk soalan yang kita boleh tanya. Ini adalah sebahagian daripada contoh.
dan cikgu boleh mencari contoh-contoh soalan di dalam internet dan sebagainya. Ada banyak contoh lagi, dan pastikan soalan-soalan bersesuaian dengan apa yang kita ajar. Bukannya kita membuat soalan tu just sesuka hati, tapi untuk kita menilai pengajaran kita dan juga kita dapat pelajar menilai kefahaman dia. Jadi dalam video ni saya akan tunjukkan bagaimana nak hasilkan exit card melalui Microsoft Form. Jadi tunggu kita tunjukkan tutorialnya. Okey, baik, untuk memulakan kita membuat exit card menggunakan Microsoft Form, pastikan kita telah membuka akaun 365 kita dan ini paparan yang kita akan perolehi, dan seterusnya kita akan pergi ke bahagian form. Okey, dan kita akan pergi ke bahagian new form sebenarnya, bukan new quiz, sebab kita bukan nak buat quiz, kita nak buat exit card yang tak perlu ada markah. Kita nak buat satu soal selidik sebenarnya. Kita menggunakan new form. Okey, so di sini saya dah hasilkan ada dua contoh. Nanti saya akan jalan pintas lah, saya akan tunjukkan terus. Okay, ini hasil yang saya dah tunjuk, yang dah siap. Okey, akan masa sikit, internet agak slow sikit malam ni. InsyaAllah. Okey, kita akan laju. Ini adalah contoh-contoh yang saya hasilkan. Okey, ini contoh yang pertama lah. Okey, so bila kita menghasilkan exit card menggunakan Microsoft Form, kita akan pilih new form. Okey, so dia akan keluar paparan lebih kurang macam ni. Okey, dan kita akan tulislah apa tajuk dia, exit card ke, dan juga description kita nyatakan. Okey, dan seterusnya kita boleh add new, sama ada choice, text, rating dan sebagainya. Selalunya untuk exit card kita banyak menggunakan text dengan rating sajalah, choice tak ada. Okey, boleh juga choice, tapi choice ni dia macam tertutup sikit. Okey, kita nak kita punya exit card ni lebih terbuka, so pelajar boleh respon. Okey, so kita boleh pilih text dengan rating. Okey, ini ada beberapa soalan yang kita boleh tanyalah. Yang pertama sekali kita minta data dululah, data pelajar, nama dan kelas, supaya kita lebih tahulah. Okey, nama ni kita minta dalam bentuk teks lah. Okey, kita insert text. Okey, so kita letak require lah untuk pelajar isi nama. Okey, kelas ni kita boleh buat bentuk option lah. Okey, kita boleh klik choice. Okey, untuk pelajar masukkan kelas. Okey, dan seterusnya kita boleh mulakan dengan soalan dalam bentuk kita add text. Okey, kita add text, kita ambil long answer. Okey, long answer, dan kita boleh masukkan contoh soalan. Apakah yang paling kamu suka tentang topik hari ni? So kita set long answer ni bukan apa, kita bimbang takut ada pelajar yang betul dia nak buat karangan. So kita persilakan, kita bagi ruang tu untuk buat. Tapi sebenarnya dia tak perlulah nak buat karangan, hanya respon terlalu mudah dan ringkas saja. Tapi pelajar kita ni tak diduga kan, jadi kita kena prepare juga untuk long answer. Okey, kita kena require juga. Okey, supaya kita perlukan data ni. Kalau tak, nanti pelajar tak tulis, kita tak dapat respon. Dan apakah yang paling kamu tidak suka? Okey, so pun sama juga, kita letak text, long answer dan juga require. So sekarang kalau tak ada, nanti dia akan tulislah respon dia. Oh, saya tidak ada, saya suka sangat kelas ni kan. Okey, dan sebagainya. So ini contoh yang saya bina daripada Microsoft Form menggunakan kita banyak menggunakan text text dengan dan saya akan tunjukkan satu contoh yang mana saya menggunakan rating. Okay, kita pergi ke form sekejap. Okay, kita pergi ke contoh lain. Ini contoh yang kedua. Okay. Okay, macam juga minta nama, kelas. Di sini saya gunakan rating guna rating. Okay, untuk nak minta rating sebenarnya kita add new, kita ambil rating. Okay, rating. So dia akan keluar macam ni lah. So dia ada dua pilihan je. Kalau ada smiley face tu cantik lah, tapi ada dua saja. Kita guna star ataupun boleh pilih numbers. Ni bagi contoh saya guna star. Okay, saya klik balik. Ni yang saya dah buat lah. Okay, kita boleh tanya soalan, how well did you understand the lesson? Okay, so dia boleh tanda lah respon dia 5 bintang. Dan kita boleh pilih berapa banyak bintang yang kita nak. Okay, sama ada 1, 2, 3 sampai 10 bintang, kita boleh pilih lah. Jadi ikut kita punya suka lah. Okay, so kalau nak senang, selalunya orang pilih 5 lah. Orang pilih 5. Okay, so numbers pun boleh, star pun boleh. Okay, so lepas pada tu kita boleh tanyalah soalan-soalan yang lain. Okay, sebagai contoh, 3 things I learned today. So dia akan listkan tiga perkara yang dia belajar hari ni.
Two things I found interesting. Okay, dia akan listkan 2. Dan satu lagi, one question I still have. Dia ada satu soalan yang dia nak tanya kan. So dia akan respon dekat sini. So kita boleh tengok preview lah, macam mana bentuk dia akan jadi bentuk macam ni lah. Gitu. Okay, dalam bentuk mobile dia akan jadi macam ni lah. Okay, di mana pelajar akan tulis nama, kelas, boleh pilih lah. Okay, ke apa kan, katakanlah ni nama Ali. Okay, dan dia boleh lah, katakanlah dia boleh type sini dan dia boleh jawab lah soalan. Yang pertama apa, yang kedua apa, dan yang ketiganya apa. Okay, so dan akhirnya dia boleh submit. Okay cikgu, sebab kita menggunakan Microsoft Form, cikgu boleh bina banyak bentuk soal exit card. Jangan mengharapkan satu jenis saja. Cikgu boleh design banyak exit card dan cikgu boleh guna mana-mana satu yang cikgu nak pilih untuk kelas ni. Mungkin cikgu nak pilih yang ni, pilih yang ni, ataupun cikgu design yang baru, dan cikgu akan ada exit card cikgu sendiri. So mudah kita bina exit card sebenarnya daripada Microsoft Form. Dan sebenarnya selepas kita dah bina ni, kita dah boleh contoh, bila kita dah bina, kita boleh share dengan pelajar lah link dia. Selepas kita habis sesi PDPR ataupun PDP, so kita tekan share lah. Kita tekan share dan kita copy, dan kita boleh shorten juga URL ni. Okay, kita boleh copy dan kita sebarkan link tersebut. Jadi mudah saja untuk membina exit card ni menggunakan Microsoft Form, dan saya harap ianya dapat membantu guru untuk lebih arif, lebih lagi terpakar dalam melaksanakan PDP ataupun PDPR. Dan dengan exit card ni sendiri, cikgu dapat menilai dan juga mengetahui tahap kefahaman pelajar, dan akhirnya kita punya delivery system kita akan lebih baik lah dalam pengajaran kita. Jadi insyaAllah dalam keadaan sekarang, sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan kemahiran kita insyaAllah dengan kemahiran exit card ni ataupun exit slip ataupun exit ticket ni. Ianya dapat membantu para pelajar. Okay, itu saja daripada video saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, subscribe, okay, dan komen di bahagian YouTube saya. Mudah-mudahan kita boleh kongsikan ilmu ini yang lebih bermanfaat untuk semuanya sekali. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di dalam tutorial pantas.